Firman-Mu selalu menjadi pelita bagi kami semua. 主啊，你的话语永远都是我们脚前的灯， Dan terang bagi jalan kami. 成为我们路上的光。 Oleh karena itu pagi hari ini ya Tuhan, berfirman-Lah. 所以在今天早上，我们恳求你对我们说话， Tolong hamba-Mu yang penuh cacat celah dan kelemahan ini ya Tuhan. 求你帮助你的仆人，充满软弱罪恶的仆人， Ampunilah cacat celah dan kelemahan kami, 求你饶恕他们的罪过， sehingga kami layak untuk memberitakan firman-Mu. 让他们能够配得来到你的面前来服侍你。 Terima kasih ya Tuhan. 主，我们感谢你， Tuhan tolong kami juga supaya kami boleh mengerti firman Tuhan. 我们也求你帮助我们，让我们明白你的话语。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们祷告，奉靠主耶稣的名求， Amin. 阿门。 Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. 主内弟兄姊妹们，大家早上好。 Ya. Firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 2. 今天神的话语取自彼得前书第1章第1到第2节。 Ya, tema firman Tuhan hari ini adalah diaspora. 我们今天要探讨的一个主题是散居。 Ya. Firman Tuhan diambil dari 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 2. Kita hanya akan membaca 2 ayat saja. 我们今天要读的经文取自彼得前书第1章第1到第2节。 1 Petrus 1 ayat 1 dan 2, beginilah firman Tuhan. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. 彼得前书第1章第1到第2节，神的话语这样说：耶稣基督的使徒彼得写信给那分散在本都、加拉太、加巴多加、亚细亚、比推尼寄居的，就是照父上帝的先见被拣选，借着圣灵得成圣洁，以致顺服耶稣基督，又蒙他血所洒的人，愿恩惠平安多多的加给你们。 Ya, Bapak Ibu, ini adalah beberapa foto dari sebuah taman di Hong Kong yang diberi nama Victoria Park. 弟兄姊妹们，我们看到的照片就是在香港的维多利亚公园的一些照片。 Taman ini dibuat pada tahun 1957. 这个公园建于1957年。 Nah, Victoria Park ini mempunyai luas 19 hektar yang membuat taman ini menjadi taman terbesar di wilayah Hong Kong. 它所有的范围呢，大概有19公顷，所以是一个很大的一座公园。 Nah, nama Victoria Park ini sendiri diambil dari Ratu Inggris Victoria. 它的名呢取自英国女皇，就是维多利亚。 Taman ini terbuka untuk umum. 这个公园呢是对众人开放的。 Penduduk lokal dan turis biasanya memanfaatkan taman ini untuk bersantai bersama keluarga, berjalan santai atau berolahraga. 所以香港的居民或者游客喜欢在那里做各种的活动。 Nah, taman ini juga punya fasilitas olahraga yang sangat bagus, Bapak Ibu. 这个公园呢也设备了很多的这个运动设备。 Tidak hanya lintasan lari santai, tapi juga lapangan basket, tenis, kolam renang, bahkan tempat bowling. 有跑道，有篮球场、网球场、羽毛球场，甚至有游泳池，还有保龄球场。 Setiap tahunnya Victoria Park ini juga menjadi pusat perayaan Tahun Baru Imlek di Hong Kong. 在香港呢，农历过年的时候也会在这里大大的庆祝。 Tidak cuma itu, ada pameran bunga juga yang rutin diadakan setahun sekali di taman ini, Bapak Ibu. 每年呢也是在这里举行了这个花展。 Jadi taman ini bisa dibilang adalah pusat kegiatan dari warga Hong Kong. 所以我们可以说呢，香港的居民都以这个公园为中心，为这个活动的中心。 Nah, yang unik ini, Bapak Ibu. 比较特别的就是这个。 Taman ini di hari Minggu biasanya dikuasai oleh para buruh migran yang berasal dari Indonesia.
在星期天呢，这个公园，我在这个公园里面，我们可以看到很多印尼籍的劳工 Ya, 在那 Bapak 里 Ibu 聚集。 bisa lihat foto ini ya, ada banyak sekali warga Indonesia yang melewatkan waktu di taman ini. 我们可以看到照片里面有这么多印尼的劳工在那里在活动， Ya, jadi seakan-akan taman ini dikuasai oleh mereka kalau hari Minggu. 所以感觉上是他们占领了所有整个公园。 Menurut data terakhir ada 255.000 orang Indonesia yang jadi TKI atau TKW di wilayah Hong Kong tersebut. 根据调查呢，在最近的时间，大概有25万以上的这个印尼籍劳工在香港工作。 Karena peraturan ketenagakerjaan di situ baik, jadi setiap minggu para TKI dan TKW itu berhak mendapatkan 1 hari libur. 根据劳工的条款呢，他们每一个星期都有1天的假期。 Nah, jadi pada hari Minggu itulah biasanya mereka memanfaatkan hari libur mereka dengan menghabiskan waktu di Victoria Park. 所以呢，每个星期日他们就会在维多利亚公园去在那里聚集。 Ya, Bapak Ibu bisa melihat di taman itu mereka gelar tikar, makan bersama dan berbagi cerita serta melepas kangen dengan rekan sesama 他们 Indonesia. 会在那里聚集，会在那里聊天，不常见面的人会在那里就聚。 Nah, Bapak Ibu, mengapa saya bisa tahu hal ini, Bu? 弟兄姊妹们，为什么我会知道这样子的事情 Saya 呢？ sendiri sebenarnya belum pernah pergi ke Hong Kong. 其实我自己呢，不曾去过香港。 Nah, saya mengetahuinya kebetulan dari seorang yang saya kenal dekat. 我从一个熟人那里得知， Seperti yang Bapak Ibu tahu, kami sekeluarga itu pindah dari Jakarta. 弟兄姊妹们也知道，我们一家人是从雅加达搬到马郎来了。 Sebelumnya kami beribadah di sebuah gereja di Jakarta selama hampir 20 tahun. 之前呢，在雅加达，我们在一个教会那里聚会，大概有20年左右。 Nah, salah seorang gembala gereja kami itu adalah hamba Tuhan yang pertama kali memulai pos PI di sana. 我们那里有一个神的仆人，他是第一个在那里创办教会的人。 Ya, dulunya pos PI, kemudian sekarang menjadi gereja mandiri. 刚开始的时候只是布道所，然后现在已经成为独立的堂会。 Bapak Ibu, suatu hari gembala kami itu mengajukan pengunduran dirinya. 有一天呢，我们这位牧者呢，他要求他要退出。 Nah, kami semua sempat kaget sekali waktu itu ya. 那个时候我们都非常惊讶。 Alasan yang dikemukakan oleh hamba Tuhan itu adalah dia akan memulai sebuah pelayanan baru di Hong Kong. 他说他之后要去香港开始一个新的服事。 Karena hubungan kami dekat, awalnya kami sekeluarga itu tidak bisa menerima hal ini. 因为我们关系非常好，所以我们那个时候没有办法接受。 Karena kami berpikir beliau pindah ke sana karena ada tawaran gereja yang lebih besar dan gaji yang lebih besar. 因为我们以为那里的教会比较大，给出的这个薪资比较高，所以他选择去那里。 Namun Bapak Ibu, ternyata gembala kami itu memilih pergi ke sana untuk melayani para TKI dan TKW tersebut. 事实上呢，他去到那里是要服侍这些印尼去的劳工。 Dalam kesempatan kami ngobrol bersama gitu, istrinya berkata begini, Bapak Ibu. 在我们聊天的时候，他的太太这样子说， Dia berkata bahwa Tuhan membukakan banyak sekali kesempatan mereka pelayanan di Hong Kong. 他说上帝给他们开了很多的路，引导他们到香港去服侍。 Mereka menuai banyak jiwa di sana. 他们在那里去招很多去跟很多的人来了解。 Mereka membuka beberapa pos atau tempat ibadah untuk melayani para TKI TKW tersebut. 他们在那里开了很多布道所来服侍印尼籍的劳工。 Nah, istri dari gembala ini mengatakan sesuatu yang saya ingat terus, Bapak Ibu. 他们说了一句话呢，是我永远都会记住的。 Dia berkata, ketika di tanah air mungkin susah untuk menjangkau dan melayani mereka. 他说，在印尼的时候，我们可能很难去接触他们。 Ketika di tanah air ada banyak anak Tuhan yang berasal dari daerah kantong-kantong Kristen yang hidupnya biasa-biasa saja, Bapak Ibu. 在印尼的时候，我们看到很多基督教地区来的基督徒呢，他们的生命灵命是一般的。 Dia berkata, anak-anak Tuhan ini kerohaniannya suam-suam di tanah air. 他们在印尼看到的就是灵命一般的基督徒。 Mereka kebanyakan adalah orang-orang Kristen keturunan yang menjadi orang Kristen karena orang tua mereka adalah Kristen.
大部分人呢是因为父母是基督徒，所以孩子也就是基督徒。 Tapi sesungguhnya mereka belum mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi 但 mereka. 事实上，他们没有认识主耶稣为他们唯一的救主。 Bapak Ibu, istri gembala saya itu berkata begini. 我们的师母这样子对我说： Ketika di perantauan, mereka sadar bahwa mereka ada di negeri orang. 在外地的时候，他们才醒悟到他们他们是在异乡。 Di saat itulah mereka menyadari bahwa mereka membutuhkan Tuhan dan membutuhkan saudara-saudara seiman mereka. 就在那个时候，他们才醒悟到他们是需要主，需要他们的这个弟兄姊妹。 Jadi selama di tanah air mereka nggak pernah memikirkan tentang Tuhan. 因为在印尼的时候，在本地他们不曾想过这样子的事。 Tapi ketika mereka merantau ke luar negeri itu, mereka baru memikirkan bahwa mereka butuh Tuhan. 但他们身在异乡的之后，他们才醒悟到这样事实。 Bapak Ibu, tema hari ini adalah diaspora. 弟兄姊妹们，我们今天的主题是善居。 Apa itu diaspora, Bapak Ibu? 什么是善居呢？ Nah, menurut KBBI, diaspora itu artinya masa tercerai-berainya suatu bangsa yang tersebar di berbagai penjuru dunia dan bangsa tersebut tidak memiliki negara. Misalnya bangsa Yahudi sebelum negara Israel berdiri tahun 1948. 这根据这个字典来说呢，这个散居就是说一个国的民呢，他们会流散在外地，他们没有属于自己的国，就如犹太族一样。 Jadi awalnya memang kata diaspora ini merujuk kepada bangsa Yahudi, Bapak Ibu. 所以刚开始的时候，这个词呢是指着犹太人。 Mereka mengalami beberapa kali pembuangan, diusir dari tanah airnya. 他们多次的流散在外，被赶出他们自己的国土。 Ketika itu kota-kota mereka dihancurkan, sebagian besar penduduknya dibunuh dan sebagian lagi sisanya melarikan diri. 当时他们的各个城市呢被破坏，然后很多人受逼迫， Sebagian lagi dibawa sebagai tahanan perang. 有一些人被抓到外地去成为囚犯。 Nah, awalnya seperti itu, Bapak Ibu. 刚开始的时候是这样子的缘故， Tapi kemudian istilah diaspora ini berubah, ya. 但是慢慢的这个词语呢就有演变了。 Istilah diaspora itu kemudian berubah menjadi sebuah kelompok etnis atau bangsa yang tinggal jauh dari kampung halamannya, umumnya dengan sebab-sebab penyebaran yang bersifat negatif seperti penindasan politik, penganiayaan, wabah, dan lain-lain. 后来这个词语呢是指一个种族的人流放在外，因为各种负面的原因，比如说逼迫杀害。 Jadi diaspora ini keluar dari tanah air karena berbagai macam alasan. 所以这一群人呢，是因为各种的负面原因被赶出自己的国土。 Dalam kasus TKI TKW itu ya alasan ekonomi. 在印尼籍的劳工来说呢，就是因为他们的经济原因。 Jadi Bapak Ibu, istilah diaspora itu awalnya mengacu kepada bangsa Yahudi, tapi kemudian berubah menjadi semua bangsa yang tinggal jauh dari tempat asalnya. 所以散居这个词语呢，刚开始是指着犹太人，后来就指着各个民族的人。 Kata diaspora ini ada di dalam nats yang kita baca tadi, Bapak Ibu. 我们可以在我们刚才读的经文里面看到这样子的一个词语。 Rasul Petrus dalam suratnya yang kita baca itu menunjukkan suratnya kepada diaspora yang berada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, dan Bitinia. 当时呢，这个使徒彼得呢写的这封信是给那些分散在本多、加拉太、加巴多加、亚细亚和比推尼那里寄居的人。 Jadi kalau Bapak Ibu melihat itu daerah-daerah itu sekarang ada di daerah Turki. 所以如果我们看到地图的话，这个就是现在的土耳其。 Siapa mereka itu, Bapak Ibu? 他们到底是谁呢？ Mereka itu adalah orang-orang Kristen yang tersebar keluar dari wilayah Israel. 他们是这个基督徒被赶出以色列地区以内之外的。 Mereka mengalami tekanan dan penganiayaan karena percaya kepada Tuhan Yesus. 他们因为相信基督，所以受了各种逼迫。 Orang-orang Kristen pada saat itu mengalami penderitaan yang sangat berat karena dikejar-kejar, ditangkap, disiksa karena imannya. 当时他们为了他们的信心受到各种的苦难。
Kalau Bapak Ibu tahu, awalnya itu dimulai dari Pentakosta. 刚开始的时候是从这个圣灵降临节的时候， Dari Pentakosta mulai penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. 从那个时候开始呢，对耶路撒冷的信徒呢，就有各 Penganiayaan 种迫 itu 害。 dilakukan oleh para pemimpin agama, orang Farisi dan orang-orang Yahudi garis keras. 这些都是由这个宗教领袖来进行的一种逼迫。 Kita bisa tahu itu dari Kisah Rasul 8 ayat 1 ya. 我们可以从使徒行传第8章第1节那里 Kisah 看到。 Rasul 8 ayat 1 ini berkata, pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. 那里说到，从那天开始，耶路撒冷的教会大遭逼迫，使徒们除了使徒以外，门徒都分散在犹太和撒玛利亚之外。 Penganiayaan itu kemudian bertambah hebat lagi ketika zamannya Stefanus, Bapak Ibu. 然后到斯提凡的时候，这个逼迫就更加严重了。 Ya, kita tahu bahwa Stefanus dihukum mati waktu itu, 我们知 dilempar 道 batu. 斯提凡是被石头砸死的。 Kita tahu juga Saulus kemudian membawa surat kuasa pergi ke daerah Damsyik untuk mengejar orang-orang Kristen 我们也 tersebut. 知道扫罗后来带着信去大马士革。 Kisah Rasul 11 ayat 9 mencatat begini, Bapak Ibu. 这个使徒行传第11章19节这样子记载。 Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus dan Antioquia. 那些因史提反的事遭患难四散的门徒，只走到腓尼基、塞浦路斯并安提亚。 Nah, jadi awalnya Bapak Ibu, penganiayaan itu terjadi di Yerusalem sehingga orang Kristen lari ke daerah Yudea dan Samaria. 所以开始呢，在耶路撒冷的逼迫使基督徒跑到犹太和撒玛利亚。 Namun kemudian mereka dikejar juga sehingga mereka harus lari ke daerah luar Israel, Bapak Ibu. 然后之后这个逼迫不断，使他们要跑到以色列以外。 Jadi dari Yerusalem mereka pindah lari ke Yudea dan Samaria. Kemudian karena tekanan lebih besar lagi mereka harus lari keluar Israel, daerah Siprus dan Turki. 所以他们跑到犹大、撒玛利亚之后，还要跑到以色列之外。 Bapak Ibu, Rasul Petrus menunjukkan surat ini kepada anggota gereja yang tinggal di 5 provinsi Roma di Asia Kecil. 所以使徒彼得就是对这些人写了这样子的一封信。 Dia menunjukkan surat ini untuk menghibur dan menguatkan mereka. 他写了这封信的目的呢，就是要安慰他们，要兼顾他们。 Petrus menghibur dan menguatkan mereka semua dengan cara menyampaikan kepada mereka bahwa mereka ini adalah orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah. 使徒彼得呢，以一个方式来兼顾他们，就是说他们是按照父上帝的先见而拣选的。 Mereka dikatakan Petrus adalah orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, dikuduskan oleh Roh. 他们是按照父神所拣选的，也由圣灵来使他们成圣， Yang dikuduskan oleh Roh taat kepada Tuhan Yesus. 使他们能够顺服主耶稣基督， Orang-orang yang menerima percikan darahnya. 就是由主耶稣的宝血所洒的人， Jadi adalah orang-orang yang percaya Tuhan Yesus, Bapak Ibu. 所以就是深信主耶稣基督的人。 Jadi Bapak Ibu, pengertian diaspora di surat Petrus ini berubah, ya. 所以我们看到在彼得的书信里面，这个散居的意义呢，已经有一些转变。 Dari orang Yahudi yang terusir 从被流放的犹太人， menjadi orang yang tinggal jauh dari negaranya, 一直到住在国土之外的人， menjadi orang Kristen yang mengalami kesusahan, kesukaran, aniaya dan penderitaan karena imannya. 一直延伸到那些因为自己的信心而受逼迫的基督徒。 Ini orang-orang yang ditujukan surat ini, Bapak Ibu. 这个就是受信者。 Nah, ada hal yang menarik juga dari kata diaspora ini, Bapak Ibu. 在这个散居这个词语里面，有一个很独特的意义。 Jadi memang saya katakan tadi bahwa diaspora ini awalnya memang ditulis di Alkitab, Bapak Ibu. 我说过这个词是记载在圣经里面的， Dan diperuntukkan untuk orang Yahudi. 是指着犹太人。 Nah, kata diaspora ini berasal dari kata yang sama dalam bahasa Yunani. 这个 diaspora 这个词语是从希腊文开始的。 Yang menariknya ini, Bapak Ibu. 很有趣的一点是，
Arti dari kata diaspora itu adalah benih yang sengaja disebar, disemai atau ditabur di luar oleh penabur. 真正的意思呢，其实是一个被播种的人撒出去的种子。Ya, jadi kata diaspora ini sebenarnya artinya itu benih yang sengaja ditabur di luar gitu. 所以 diaspora 这个词呢，是指那些被撒出去的种子。 Itu artinya Bapak Ibu, diaspora ini sebenarnya adalah orang-orang yang di mata Tuhan adalah seperti benih yang disebar, disemai atau ditabur di luar. 所以分散寄居的这些人，在神的眼中就是像被撒出去的种子。 Dimanapun mereka ditabur, di situ mereka tumbuh dan berbuah. 不管他们被撒到什么地方，他们都会在那里落地生根成长。 Mereka dipakai Tuhan untuk memuliakan namanya. 神能够使用他们来荣耀神的名， Menjadi kesaksian bagi orang yang belum percaya. 成为那些非信徒的见证。 Bapak Ibu, kitab Kisah Para Rasul menceritakan kepada kita apa yang terjadi dengan orang Kristen mula-mula. 弟兄姊妹们，我们可以从《使徒行传》里面看到这些散居各地的人怎么发生什么事。 Ya, kita baru merayakan hari Paskah, bukan? 我们刚刚纪念了复活节。 Ya, kita tahu urutannya, Yesus bangkit kemudian menunjukkan dirinya berulang kali kepada para murid. 我们知道，刚开始耶稣复活，然后多次的显现于门徒， Lalu Yesus naik ke surga, Bapak Ibu. 然后他升天。 Sebelum dia naik ke surga, dia memberikan perintah amanat agung itu. 在升天之前呢，他给了一个这个大使命， Dia memberikan perintah untuk pergi memberitakan Injil ke seluruh bumi, menjadikan semua bangsa muridnya. 就是让门徒到天底下去传福音，使更多人成 Lalu 为他 kita 的门徒。 tahu kemudian dilanjutkan dengan Pentakosta, turunnya Roh Kudus. 然后圣灵降临， Roh Kudus turun dan memberi para jemaat itu kuasa Roh Kudus. 然后圣灵的这个大能就住在信徒里面。 Nah, yang berikutnya dicatat dia dalam Alkitab bahwa jemaat-jemaat itu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dalam persekutuan. 所以我们看到信徒呢，他们是恒切守着使徒们的教训， Jadi mereka bertekun, berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. 他们会彼此交接、掰饼、祈祷。 Mereka dicatat berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Mereka bergiliran di rumah masing-masing. 他们每天在圣殿里面聚集，各个有时候也会到信徒的家中。 Di rumah masing-masing mereka bergiliran memecahkan roti sambil memuji Tuhan. 他们在家中掰饼，他们存着欢喜 Mereka 的心， bersekutu dengan gembira dan dengan tulus hati. 他们以诚实的心、以欢喜的心一同聚集。 Dan Alkitab mencatat mereka disukai orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. 圣经也记载，民众都爱他们，他们的信徒人数一直在增加。 Tapi Bapak Ibu, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk memperhatikan sesuatu. 但是我想邀请大家来注意另外一点， Di sini dicatat mereka berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. 他们每天都在圣殿里面聚集。 Baik nggak yang dilakukan mereka, Bapak Ibu? 他们这样子做好吗？ Baik, ya, mereka bersekutu bersama, 当然是好的，因为他们一同聚集， mereka 对吗？ tekun dalam pengajaran. 他们来守使徒的教训。 Akan tetapi Bapak Ibu, 但是呢， Tuhan tahu kalau mereka melakukan hal itu setiap hari, 神知道，如果他们每天都这样子做， maka amanat agung itu supaya mereka memberitakan Injil sampai ke ujung dunia itu tidak akan bisa dilaksanakan atau terpenuhi. 这个大使命就是到天底下去传福音是不可能发生的。 Oleh karena itu Bapak Ibu, 所以呢， Tuhan dalam tanda kutip mengizinkan. 所以神呢允许了， Tuhan mengizinkan penganiayaan, kesusahan dan kesukaran untuk membuat mereka tersebar. 允许了逼迫、困难，使他们分散。 Seperti arti kata diaspora itu sendiri Bapak Ibu. 就如 diaspora 本身的意义， Mereka sengaja disebar, disemai atau ditabur oleh Tuhan keluar kota Yerusalem. 上帝是允许他们被撒出去、被分散出去的。 Kalau tidak ada penganiayaan, kesusahan dan kesukaran seperti ini, 如果没有这样子的困难，没有这样子的逼迫， mereka akan tetap dalam Yerusalem. 他们可能就会聚集在耶路撒冷。 Bapak Ibu,
walaupun mereka dicatat ditambahkan tiap-tiap hari dengan sejumlah orang percaya. 弟兄姊妹们，虽然神的话语告诉我们，信徒每天不断的增长， Tetapi Bapak Ibu, Tuhan mengizinkan mereka untuk mengalami itu semua, 但是上帝也允许了他们受到逼迫困难， untuk membuat mereka tersebar, 使他们分散， memberitakan Injil sampai ke ujung bumi, 使他们到天底下各个地方 menjadikan 去传 semua 福 bangsa 音， murid Yesus. 去使更多人成为神的门徒。 Bapak Ibu, gereja yang saya tadi katakan, gereja saya yang sebelumnya, 弟兄姊妹们，我刚才说过，我在雅加达的教会 mempunyai moto ke seluruh bumi beritakan Injil. 就是要将福音传到天底下， Jadi gereja kami itu punya ciri khas tersendiri, Bapak Ibu. 这个就是我们教会的独特的一 Di 点。 belakang mimbar ini selalu ada salib yang berasal dari kayu yang tidak dikupas ya, maksudnya kayu asli gitu. 所以在这个我们教会的十字架是没有处理过的块木， Dan ditulis di atas salib ini selalu ada tulisan ke seluruh bumi beritakan Injil. 在上面呢就是有一句话，就是往天底下去传福音。 Tapi Bapak Ibu, dalam perjalanan gereja kami ini, 但是在我们教会的这个过程， gereja itu sempat mengalami banyak masalah dan perpecahan. 曾经发生了很多事情，很多困难。 Hamba Tuhan berganti 这个神的仆人不 dan 断 tiap 的 kali 改变， dan tiap kali itu pula sebagian jemaat keluar dari gereja, Bapak Ibu. 也有很多的会众呢，后来就离开了教会。 Masalah dan perpecahan membuat sebagian jemaat lagi terpental keluar, Bapak Ibu. 有各种的问题，使很多的会众呢，就是到外面的 Mereka 另外 tidak 一 lagi 个教会， beribadah di gereja itu. 他们不再到我们教会来聚会。 Nah, namun Bapak Ibu, yang menarik ketika kami terakhir pulang ke Jakarta, 但是很有趣的，我们最后一次回到雅加达的时候， ketika kami berkumpul dengan teman-teman gereja, 当我们跟一些老朋友聚集的时候， salah seorang teman kami itu berkata begini, Bapak Ibu. 有一个朋友这样子说， Dia berkata, aneh ya, 他说很奇怪， apakah ini mungkin cara Tuhan supaya kami menjalankan moto gereja itu ke seluruh bumi beritakan Injil? 是不是上帝就是要我们这样子？ Kenapa 传福 dia 音？ berkata seperti itu, Bapak Ibu? 为什么我的朋友会这样子说呢？ Dia berkata demikian karena hamba Tuhan dan orang-orang yang keluar dari gereja ini, 因为其实从我们教会出去的神仆或教会友， mereka kemudian melayani di luar dan dipakai Tuhan untuk memberkati orang lain. 他们后来在外面也不是神，也被神使用。 Gereja kami ini juga walaupun kondisinya demikian, 虽然教会的状况这样子， sudah mengutus beberapa orang termasuk saya salah satunya menjadi hamba Tuhan. 也已经差派了不少人去当神仆， Mereka mengutus hamba Tuhan untuk melayani di tempat lain. 他们也能够差派神仆到各个地方来服侍。 Bapak Ibu, kalau kita terlalu nyaman di dalam gereja, 弟兄姊妹们，如果我们太安逸的待在教会里面， maka kita tidak akan pernah memberitakan Injil di luar. 我们就不会往外传福音。 Saya ulangi ya. 我再重复一次， Kalau kita terlalu nyaman di dalam gereja, maka kita tidak akan pernah memberitakan Injil di luar. 如果我们太安逸的在教会里面，我们就不会往外传福 Akan 音。 tetapi Bapak Ibu, kalau cara-cara natural atau alami gereja itu mengabarkan Injil dan menyebar Injil itu tidak bisa dilaksanakan, 但是如果以自然的方式，教会没有办法往外传福音的话， sesungguhnya kita harus waspada dan hati-hati, Bapak 其 Ibu. 实我们应该提高警戒。 Kenapa demikian, Bapak Ibu? 为什么呢？ Karena ketika kita tidak memakai cara-cara natural atau alami untuk mengabarkan Injil, 因为如果我们不是以自然的方式往外传福音的话， di saat itulah Tuhan akan memakai cara-cara yang tidak natural atau tidak alami yang memaksa kita menyebarkan Injil. 上帝会使用不自然的方式逼我们出去传福音。 Kalau kita terlalu nyaman di dalam gereja, Bapak Ibu, 如果我们在教会里面太过安稳、太过安逸， kita tidak akan memberitakan Injil keluar. 我们就不会往外传福音， Dan kita harus hati-hati, Bapak Ibu. 我们就要警戒了。 Karena mungkin Tuhan bisa memakai cara-cara yang tidak alami itu untuk memaksa kita. 也许上帝会使用不自然的方式逼我们出去。
Bapak Ibu, sekarang pertanyaannya adalah apa makna diaspora itu bagi kita semua? 那现在问题是，这个 diaspora 这个词对我们来说有什么意义呢？ Kita sudah belajar banyak tentang diaspora ini kan? 我们刚才学了很多有关这个词， Tetapi apa makna diaspora bagi kita semua saat ini? 那 Bapak Ibu? 对我们个人来说有何意义呢？ Itu yang paling penting bukan? 这个是最重要的。 Nah, Bapak Ibu, ada dua makna diaspora ini bagi kita semua saat ini. 对我们来说，这个词有两个意义。 Yang pertama, Bapak Ibu, 第一， diaspora itu mengingatkan kita semua untuk tidak terlalu terikat dengan dunia tempat tinggal kita ini. 这个词呢提醒我们不要被捆绑在我们现在住的世界里面。 Maksudnya bagaimana, Bapak Ibu? 这个意味着什么呢？ Nah, saya jelaskan dengan sebuah cerita ya, Bapak Ibu. 我以一个故事试着来解释。 Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan bahwa kami sekeluarga pindah dari Jakarta ke Malang. 弟兄姊妹们，我们一家人从雅加达搬到马郎。 Saya juga sudah sempat menceritakan bahwa panggilan saya itu sebenarnya sudah dari 20 tahun yang lalu, tapi saya lari dari panggilan itu. 其实神呢，20年前已经呼召了我，但是我没有去回应他。 Nah, Bapak Ibu, di dalam masa pelarian itu saya sebenarnya sudah tidak lagi memikirkan akan panggilan Tuhan itu. 其实，在20年的中间呢，我完全没有去思考这个呼召了。 Saya berkeluarga, punya istri dan anak. 我成家了，有孩子了， Saya membeli rumah yang cukup nyaman untuk kami tempati. 我就买了一座房子，对我们来说是舒适的。 Kami kemudian mengisi rumah tersebut dengan barang-barang keperluan rumah tangga yang bagus. 然后我们慢慢的就是购买了一些我们需要的家庭用品。 Jadi saya sudah sempat melupakan panggilan tersebut, Bapak Ibu. 所以我曾经已经忘记了这个呼召， Tapi Bapak Ibu, panggilan itu datang kembali. 但是这个呼召又来了。 Dan kali ini saya tidak bisa lari lagi. 这个时候呢，第二次我就没有办法再逃避。 Waktu saya menerima panggilan itu, kami pindah sekeluarga, Bapak Ibu. 在我回应神的呼召的时候，我们就要搬。 Saya pindah terlebih dahulu ke Malang dan tinggal di asrama saat untuk 1 tahun pertama. 我第一年呢，搬到马郎来住在学校的宿舍里面， Karena waktu itu anak-anak saya tanggung sekolahnya ya, kelas 3 SMP sama kelas 6 SD mau UN. 因为那个时候我的孩子们要大考，所以不能搬到马郎来。 Bapak Ibu, apa yang kami lakukan? 我们那个时候做了什么呢？ Rumah kami yang nyaman itu kami jual. 我们卖掉房子， Istri dan anak saya kemudian pindah dan kontrak di sebuah apartemen. 我的太太和孩子们后来就去租一栋房子。 Barang-barang bagus yang sudah kami beli juga ternyata tidak bisa dibawa, Bapak Ibu. 我们所购买的家庭用品，我们没有办法带， Apartemennya terlalu kecil karena itu hanya sebagian kecil saja yang bisa kami bawa. 因为这个公寓太小了，所以我们那些东西是放不下的。 Mau tidak mau barang-barang yang kami anggap bagus itu terpaksa kami jual atau kami berikan kepada orang lain. 后来我们当初认为是好的那些东西，我们就只能卖掉或者送给别人。 Barang yang kami jual itu juga dihargai murah sekali, Bapak Ibu. 那我们卖掉呢，也是没有好的价钱， Tapi kami terpaksa menerimanya. 但是我们没有办法，我们只好卖掉。 Mengapa, Bapak Ibu? 为什么呢？ Itu karena kami memang tidak bisa membawanya. 因为我们没有办法携带这些东西。 Kami sebelumnya berpikir bahwa rumah yang kami tempati ini adalah tempat tinggal kami untuk selamanya. 我们开始的时候以为我们买的房子呢，就是我们永远会住下去的。 Jadi kami berpikir bahwa rumah yang kami tempati itu adalah tempat tinggal kami untuk selamanya. 我们以为我们永远都会住在那栋房子里面， Hasilnya apa, Bapak Ibu? 但是结果呢？ Ketika kami pindah ke Malang, kami harus merelakan semua barang tersebut, meninggalkannya dan tidak bisa membawanya. 当我们要搬到马郎来，我们没有办法带所有的那些东西。 Bapak Ibu, bukankah begitu juga dengan hidup kita di dunia ini, Bapak Ibu? 我们在世上的生命不是也如 Sesungguhnya 此 kita 吗？ semua adalah diaspora, 其实我们就是那些分散寄居以外， pengembara, musafir di tengah dunia ini. 是在世上的游客。 Kita hanya sementara di dunia ini, Bapak 我 Ibu. 们在这个世界里面是暂时性 Kita tidak 的， boleh berpikir bahwa hidup kita di dunia ini adalah untuk selamanya. 我们不能想象说我们这个生命呢是永远的。 Kita tidak boleh hidup seakan-akan dunia tempat tinggal kita ini adalah tempat kita tinggal untuk seterusnya.
我们不能把这个世界当作我们永远居住的地方。 Kalau kita hidup dan bertindak seolah-olah kita akan tinggal selamanya di dunia ini, 如果我们的生活态度就如我们会永远住在世界里面呢？ kita terus mengumpulkan harta di dunia ini, 我们不断的聚集我们的财物， kita merasa nyaman dengan semua yang kita jalani di dunia 我 ini. 们对于世上的各个行为呢非常舒适， Hasilnya apa, Bapak Ibu? 后果会是怎么样的呢？ Suatu kali sewaktu Tuhan memanggil kita, kita akan kaget dan terkejut. 有一天，当上帝呼召我们回去的时候， Kita 我 tidak 们 siap, 没 Bapak 有 Ibu.，我们没有准备好。 Semua barang yang kita miliki itu tidak bisa kita bawa dan akhirnya terpaksa kita berikan ke orang lain, dinikmati oleh orang lain. 我们所拥有的世上的一切没有办法带走，只好给别人去享用。 Diaspora mengingatkan kita semua untuk tidak terlalu terikat dengan dunia tempat tinggal kita ini. diaspora 这个词提醒我们不要被捆绑在世上的一切事情。 Yang kedua, Bapak Ibu, 第二， diaspora ini sesungguhnya mengingatkan kita semua bahwa kita hanya singgah. Rumah kita yang sesungguhnya ada di rumah Bapa. 这个词呢提醒我们，我们现在的生命是暂时的，我们永远的家是天家。 Kita hanya singgah. Rumah sesungguhnya kita ada di rumah Bapa. 我们在这里的生命是暂时的，我们真正的家是在天家。 Untuk hal yang kedua ini Bapak Ibu, saya selalu ingat akan sebuah cerita. 对于这第二点呢，我也想到一个故事。 Cerita ini mengenai seorang misionaris dari Amerika Serikat yang bernama Samuel Morrison. 就是莫里森，他是一个美国的宣教师。 Ya, Bapak Ibu, Samuel Morrison ini fotonya. 就是这个人莫里森。 Saya berusaha mencari fotonya yang lain tapi nggak dapat. 我只找到他这样子的一张照片。 Ini fotonya ketika masih muda, Bapak Ibu. 这个是他年轻的时候一个画像。 Nah, dalam cerita ini dia sudah menjadi tua, Bapak Ibu. 在我讲的故事里面呢，他那个时候已经年老了。 Dia sudah melayani selama 25 tahun di Afrika. 他在非洲那里服侍了25年之后， Dan karena kesehatannya mulai menurun, dia terpaksa harus pulang ke Amerika Serikat. 因为他的健康状况呢，他只好回去美国。 Usianya sudah tua dan tidak sanggup lagi untuk melayani. 那个时候呢，他已经老了，没有办法去服侍了。 Tetapi selama 25 tahun ini Bapak Ibu, dia melayani dengan giat dan setia. 但是在25年服侍当中，他是非常尽心尽力的。 Dia melayani di daerah-daerah pedalaman Afrika. 他去到非洲各个偏僻的地方那里服侍。 Lalu diceritakan di dalam kisah ini, dia pulang ke Amerika Serikat, pulang dengan naik kapal. 那个时候就是他搭了一艘船回去美国。 Perjalanan itu waktu itu memang cukup lama ya, dari Afrika ke Amerika. 从非洲到美国的路程呢是 Dan 很 akhirnya 长 dia 的。 sampai di Amerika di kota New York. 后来他抵达了纽约。 Nah Bapak Ibu, waktu kapal itu bersandar di pelabuhan, 当这一艘船呢靠岸的时候， dia mendengar suara musik yang ramai dan suara ramai orang-orang yang menyambut 他听到很热闹的声音， menyambut kapal tersebut, Bapak Ibu. 因为有很多人来迎接这艘船的到来。 Lalu dia pikir, ada apa ini? Ada apa ini? 他心里就在想，这发生了什么事？ Lalu dia bergegas naik ke atas dek kapal gitu. 后来他就赶快往外去看， Lalu dia bisa melihat dari kejauhan itu bahwa dermaga itu penuh sesak dengan orang. 他看到码头上呢有很多人。 Bapak Ibu, Morrison gembira waktu itu, Bapak Ibu. 那个时候他心里感到开心， Dia berpikir bahwa orang-orang tersebut sedang menyambut kepulangan dirinya. 因为他以为那些人正在迎接他的回来。 Semakin dekat kapal tersebut, dia melihat, oh ada wali kota New York. 他看到纽约市长也在那里， Dia melihat juga ada beberapa pejabat penting turut menyambut. 他看到很多重要的官员也站在那里。 Namun Bapak Ibu, 但是弟兄姊妹们， mereka semua ternyata bukan menyambut kedatangan dirinya. 其实那些人都不是迎接他， Ternyata Samuel Morrison itu satu kapal dengan Presiden Amerika Serikat Teddy Roosevelt. 原来呢，他跟美国当时的总统搭同一艘船。 Presiden Amerika ini baru saja pulang juga dari perjalanan ke Afrika.
原来总统呢也是从非洲回 Dia 来， pergi ke Afrika bukan untuk perjalanan dinas, Bapak Ibu. 他不是去非洲行国务， Dia pergi ke Afrika itu untuk berburu. 他是去那里打猎。 Presiden Roosevelt turun dari kapal ini dengan diiringi sorak-sorai dan tepuk tangan meriah. 这个总统下船的时候呢，很多人鼓掌欢迎他回来。 Pemain band bermain, spanduk-spanduk melambai, anak-anak bernyanyi, balon warna-warni melayang di udara. 他们当时呢有乐队在有音乐，有旗子，有这个气球，小朋友们都在唱歌。 Ada paduan suara yang menyambut dia. 有诗班在那里迎接他的回来。 Kemudian ketika dia turun dari kapal, lampu kamera itu jepret gitu ya. 但是当他就是总统下船的时候，很多的记者都在拍照， Mengabdikan kepulangan sang presiden dari 就 Afrika. 是要来纪念这个总统从非洲回来。 Bapak Ibu, namun di saat yang sama, 在同时 Samuel Morrison turun dari kapalnya. 莫里森也下了船， Tidak ada seorang pun yang menyambutnya. 没有人迎接他， Dia menyelinap sendirian di antara kerumunan orang banyak. 他默默地在人群中走， Di tengah keramaian orang seperti itu, 在人群当中， Morrison tua pergi sendirian dengan sedih. 这个已经老的莫里森，他默默地走开了。 Karena orang banyak itu, Morrison bahkan kesulitan untuk mencari kendaraan yang akan mengantarkan dia. 因为人很多，所以他甚至搭不到车回家。 Di kamar hotel, dia mulai berpikir begini, Bapak Ibu. 在他的房间里面，他开始这样子想， Dia berkata kepada Tuhan, 他对神这样子说 Tuhan, Presiden Roosevelt berada di Afrika selama 3 minggu. 主啊，这个总统呢，在非洲待了3个星期， Membunuhi hewan. 在那里打猎， Dan tampaknya seluruh dunia sedang menyambut dia. 但是他回来呢，似乎每一个人都迎接他回来。 Tuhan, 主啊， aku telah memberikan 25 tahun hidup saya di Afrika. 我已经奉献了我生命当中的25年在 Melayani 非洲， engkau. 在那里服侍你， Tapi tidak ada orang yang menyambut aku 但 pulang. 是没有一个人迎接我回来， Tidak ada orang yang menyambut. 没有人迎接我的到来， Bahkan menyapa atau tahu saya pulang pun tidak ada yang tahu, Tuhan. 甚至没有一个人知道我回来。 Ketika dia berkata demikian, Bapak Ibu, 当他心里这样子想的时候， dalam hati dia tahu bahwa sebenarnya dia tidak seharusnya merasakan demikian. 他内心深处知道他不应该这样子想。 Dia berkata kembali kepada Tuhan, 他又对神说 ampuni aku Tuhan, 主啊，求你饶恕我， tapi aku tidak bisa menahan diriku untuk merasa seperti ini. 但是我没有办法克制自己不去这 Ada 样子想， sesuatu yang tidak benar. 因为我心里有不妥 Mengapa 的。 terjadi seperti ini, Tuhan? 为什么会发生这样子的事 Apakah 呢？ semua jeripayaku melayani tidak ada artinya? 我之前所努力的难道没有意义吗？ Dia terdiam di dalam kamar tersebut, 他在房间里独自， di dalam keheningan hatinya, 在静默当 di 中， dalam keheningan kamar tersebut, 在这个房间里面， dia merasa ada suara yang lembut yang penuh kasih berbisik kepada dia. 他似乎听到有一个温柔的声音对他说 Anakku sayang,：“ 我亲爱的儿子， kamu belum pulang ke rumah. 你还没有回到家， Kamu belum sampai di rumahmu yang sesungguhnya. 你还没有回到你真正的家。” Bapak Ibu, ketika saya mendengar atau membaca cerita ini, 主内弟兄姊妹们，当我读到这个故事的时候， air mata saya hampir turun, Bapak Ibu. 我开始要流泪了。 Bapak Ibu, Rasul Petrus mengirimkan surat ini kepada jemaat yang menjadi diaspora di berbagai wilayah. 主内弟兄姊妹们，彼得寄了这封书信给 Dia 散居 mengingatkan 各地 mereka 的人， semua bahwa mereka adalah orang-orang pilihan Tuhan. 提醒他们，他们是蒙上帝所招的。 Petrus mengirimkan suratnya ini kepada orang-orang Kristen yang hidup sebagai minoritas di berbagai kota di seluruh kekaisaran Romawi. 这封书信是写给那些
少数的人， Mereka dimusuhi dan dianiaya. 他们受到逼迫，受到困 Mereka 难， mengalami penderitaan yang luar biasa. 他们所受的困苦呢，不 Kalau 是 Bapak 一 Ibu 般的。 tahu, beberapa tahun kemudian 在那个时候，过几年之后， orang-orang Kristen itu dikumpulkan di dalam sebuah stadion 这些基督徒呢被带到一个场地里 menjadi 面， santapan binatang buas. 成为野兽的猎物。 Orang-orang Kristen itu diikat di sebuah tiang, 他们被捆绑在柱 kemudian 子， dinyalakan dengan api 就在那里焚烧他们， untuk menerangi kota Roma. 是为了照亮罗马市。 Itu yang mereka alami, Bapak Ibu. 这个逼迫混难就是 Mereka 他们所 mengalami 面对的。 penderitaan yang luar biasa. 他们所面对的困难不是我们能够想象的。 Petrus mengirimkan surat ini untuk menghibur dan menguatkan mereka. 彼得寄了这封书信，是要安慰他们、坚固他们。 Bapak Ibu, bukankah surat ini relevan sekali dengan hidup kita semua saat ini? 这封书信对于我们来说，不是也非常贴切吗？ Kita yang di Indonesia mirip sekali dengan jemaat yang kepadanya surat ini ditujukan. 我们住在印尼的基督徒，不是也是这 Orang 样？ Kristen di Indonesia hidup sebagai minoritas. 我们是少数的， Kita hidup juga di tengah-tengah lingkungan orang yang saat ini memusuhi kita. 我们周围很多人跟我们对敌， Kita masih hidup di tengah-tengah dunia ini, Bapak Ibu. 我们仍然活在这个世界 Dunia 里面。 tempat tinggal kita ini penuh dengan manusia berdosa. 我们活的这个世界里面是充满罪恶的人， Kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan masalah. 我们活着的世界是充满问题的 Penuh 世界， kesusahan, sakit, penyakit, dan penderitaan. 有很多困苦，有很多疾病。 Kalau saat ini hidup kita penuh dengan masalah, Bapak. 如果今天我们的生命当中充满问题， Kalau saat ini hidup kita penuh dengan kesusahan. 如果我们的生命里面充满困苦， Kalau saat ini hidup kita penuh dengan sakit, penyakit, dan 如 penderitaan. 果我们身上得了各种疾病， Itu karena kita belum pulang ke rumah. 因为我们还没有回到我们的家， Kita belum sampai ke rumah kita yang sesungguhnya. 我们还没有回到我们真正的家， Kita belum sampai di rumah Bapa. 我们还没有回到父的家。 Bapak Ibu, suatu hari nanti masalah kita akan hilang. 弟兄姊妹们，有一天我们这些问题 Segala 都会消 kesusahan 失， kita akan hilang. 我们的困苦都会除 Suatu 掉， hari nanti segala sakit, penyakit, dan penderitaan kita akan hilang, Bapak 我 Ibu. 们的疾病患难都会除去。 Itu semua akan hilang ketika kita kembali ke rumah kita yang sesungguhnya, yaitu di rumah Bapa. 这些都会在我们回天家、回父的家之后就完全消失了。 Bapak Ibu, ketika kita semua masih mengalami itu semua saat ini, 弟兄姊妹们，今天当我们仍然有困苦、患难的时候， dengarkanlah nasihat firman Tuhan ini. 我们要听神的话语这样子说： Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu semua. 愿恩惠、平安多多的加给你们， Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpah atas kamu semua. 愿恩惠、平安多多的加给你们。 Bapak Ibu, kasih karunia dan damai sejahtera itu melimpah ketika kita tahu bahwa sesungguhnya kita ini adalah diaspora di tengah-tengah dunia. 弟兄姊妹们，当我们成为这世上的这个善居者，我们要知道恩惠、平安会多 Kasih 多的 karunia 加给 dan 你。 damai sejahtera itu melimpah atas kita 这个恩惠、这个平安是多多的加给我们。 ketika kita mengerti sebagai diaspora, 就是当我们知道我们是散居在世界里， hidup kita tidak boleh terlalu terikat dengan dunia ini. 我们在世上的生命不能被捆绑在世界当中。 Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan itu melimpah atas kita 神的恩惠、神的平安会充满我们。 ketika kita tahu bahwa kita hanya singgah di dunia ini. 当我们醒悟到我们在世界只是暂时的， Rumah kita yang sesungguhnya ada di rumah Bapa. 我们真正的家是父的家，就是天家。 Tuhan memberkati kita semua, mari kita berdoa. 求主赐福于我们，我们低头祷告。 Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. 我们在天上的父，感谢你今天的真理。 Kami semua adalah diaspora ya Tuhan. 我们知道我们是分散在世界里面， Pengelana dan musafir di tengah dunia ini. 我们是在世界上的游客， Kami hanya singgah di dunia ini. 我们在世上的生命只是暂时的。
Ketika kami belajar tentang diaspora pagi hari ini, 当我们学习到散居的人， kami mengerti bahwa hidup kami tidak boleh terlalu terikat dengan dunia ini. 我们知道我们的生命不能被捆绑在世界。 Kami mengerti kami hanya singgah di rumah ini. 我们要知道，我们只是暂时到来， Rumah kami yang sesungguhnya ada di rumah Bapa. 我们真正的家是在父的家。 Oleh karena itu ya Tuhan, 所以主啊， kalau ada di antara kami yang saat ini mengalami banyak masalah, 如果我们当中有一些人遇到各种的困难， kalau ada di antara kami yang hari ini mengalami banyak kesusahan, 如果我们遇到各种的苦难， kalau hari ini kami banyak mengalami sakit penyakit, 如果我们今天承受各种的疾病， kalau ada di antara kami yang banyak mengalami penderitaan, Bapak Ibu, 如果我们当中有很多的困苦， Tuhan kuatkan dan hiburkan kami. 求你坚固我们，安慰我们。 Kasih karunia dan damai sejahtera-Mu 愿来自你的恩惠，来自你的平安， kiranya memenuhi hidup kami ya Tuhan. 能够多多的充满我们生命。 Kasih karunia dan damai sejahtera itu 愿来自你的恩惠平 yang 安， memampukan kami 使我们能够 untuk terus berjalan di tengah-tengah dunia ini. 继续的走在这世界当中。 Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan ini. Ya 主，我们 Tuhan. 感谢你的道， Materaikan itu di dalam hati kami ya Tuhan. 求你将它印记在我们的心里面。 Roh Kudus yang memampukan kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan 求 pagi hari. 圣灵能够帮助我们来行你的道。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们祷告，奉靠主耶稣的名， Amin. 阿门。 Saya kembalikan kepada Liturgos.